Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Umaira. Jadi pada hari ini saya akan bincangkan matematik tingkatan 5, bab 5, kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Di dalam bab ini kita akan belajar subtopik 5.4 iaitu tesilasi. Standard pembelajaran, mereka bentuk tesilasi yang melibatkan transformasi isometri. Jadi objektif video pada hari ini adalah untuk mereka bentuk tesilasi. Jadi bagaimanakah mereka bentuk tesilasi? Kita akan lakukan suatu aktiviti yang bertujuan untuk mereka bentuk tesilasi dengan transformasi isometri. Jadi murid-murid boleh imbas kod di sini ataupun saya akan tunjukkan aktiviti ini. Jadi ini adalah bentuk asasnya iaitu bentuk segi 4 sama dan segi 3 sama. Jadi kita akan lihat bagaimana suatu bentuk tesilasi direka bentukkan. Okay, kita lihat untuk putaran 150 darjah. Okay, lawan arah jam serta ikut arah jam. Dan untuk segitiga berlaku putaran dan pantulan pada garis yang dipaparkan. Jadi itulah maksud tesilasi yang kita bincangkan pada video sebelum ini, iaitu berlaku pengulangan bentuk. Jadi di sini kita dapati suatu bentuk tesilasi boleh direka bentuk melalui transformasi seperti pantulan, putaran dan sebagainya. Jadi ini adalah satu demonstrasi menunjukkan bagaimana suatu bentuk tesilasi direka bentukkan. Jadi hasil daripada aktiviti kita tadi, kita dapati bahawa mereka bentuk tesilasi dengan menggunakan transformasi isometri seperti translasi, pantulan dan putaran. Jadi ini adalah contoh, iaitu H ialah imej bagi G di bawah putaran 150 darjah lawan arah jam pada pusat R1. Jadi G dan H, daripada H kepada G. Jadi tadi kita dah tengok simulasinya. Dan L ialah imej bagi K di bawah translasi dengan vektor V1 dengan arah V1 di sini. Dan N imej bagi M di bawah translasi pantulan pada garis BC. Jadi kesimpulannya, suatu tesilasi boleh diperoleh menggunakan transformasi isometri seperti translasi, pantulan dan putaran. Jadi ada kotak memori di sini. Transformasi isometri merupakan transformasi yang menghasilkan imej yang kongruen dengan objek. Imej yang kongruen bermaksud saiz dan bentuknya adalah sama. Kita lihat soalan contoh 22 di dalam buku teks muka surat 162. Raja di bawah menunjukkan suatu bentuk tesilasi yang terdiri daripada segitiga sama sisi yang dihasilkan dengan transformasi isometri. Nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan A bentuk Q daripada bentuk P, B bentuk R daripada bentuk Q dan S dan C bentuk S daripada bentuk P. Jadi kita akan kaji bagaimana kita dapatkan Q daripada P seperti kehendak soalan A sebentar tadi. Jadi kita dapati bentuk Q di sini adalah boleh didapati daripada P menggunakan transformasi pantulan. Jadi kita akan buat demonstrate transformasi pantulan pada garis BC. Jadi kita dah dapat jawapan yang pertama, iaitu Q adalah imej bagi P di bawah pantulan pada garis BC. Selain daripada pantulan, jika kita kaji di sini, Q juga didapati apabila kita melakukan putaran bagi objek P. Jadi kalau kita lihat di sini sudutnya adalah 60 darjah. Jadi Q kita boleh dapat putaran 60 darjah. Kalau kita tengok titik tetap yang tidak berubah adalah B kerana segitiga Q B-nya adalah sempadan. Di sini kita seolah-olah kita nampak adalah titik tetap B ini
menjadi pergerakan daripada P kepada Q. Jadi kita lihat okey di sini seperti mana yang saya tunjukkan di sini. Jadi kesimpulannya, Q ialah imej bagi P di bawah yang pertama tadi adalah pantulan pada garis BC juga putaran 60 darjah ikut arah jam pada pusat B. Jadi kita dah jawab soalan A. Soalan 2B, bagaimana mereka bentuk R daripada Q. Jadi di sini R, bagaimana kita memperoleh R daripada Q. Okey, di sini kita dapati apabila kita bandingkan R dan Q, okey, sempadan yang menjadi sempadan sepunyanya adalah BD. Jadi ini menunjukkan R daripada Q juga suatu pantulan pada garis BD. Jadi kita boleh tunjukkan di sini. Jadi di sini adalah kita dapat R. Jadi R adalah imej bagi Q di bawah pantulan pada garis BD. Okey, selain itu kita lihat di sini R juga adalah putaran. Jadi R adalah putaran Q pada pusat D. Kalau kita dapati seolah ni kita putarkan Q pada pusat D, kita pusing dia. Okey, arahnya adalah arah jam. Seolah-olah Q ini kita putarkan pada pusat D, iaitu satu titik tetap D tidak berubah untuk kita memperoleh R. Jadi kita akan lihat. Jadi di sini R juga adalah suatu putaran. Jadi kesimpulannya R ialah imej bagi Q di bawah pantulan pada garis BD yang pertama tadi. Yang kedua, putaran 60 darjah lawan arah jam pada pusat D. Seterusnya, bagaimana kita ingin dapatkan S daripada P? Jika kita lihat di sini, objek A, B, C dan segitiga S, segitiga P dan segitiga S bentuknya adalah bertentangan. Jadi ianya adalah suatu pantulan. Jadi garis pantulannya adalah garis sepunya AB. Jadi kita dapat yang pertama, iaitu S adalah imej P di bawah pantulan pada garis AB. Selain itu, kita dapati S juga adalah suatu putaran. Jadi suatu putaran 60 darjah. Kalau di mana titik tetapnya, titik yang tidak berubah adalah A. Jadi A tidak berubah, diputarkan mengikut arah ni A. Jadi titik C diputarkan ke 60 darjah. Jadi titik C adalah bersamaan dengan titik B. Jadi imej bagi C di sini adalah sebenarnya titik B. Dan begitu juga imej bagi B adalah titik ini. Jadi S juga adalah suatu pantulan pada garis AB juga putaran 60 darjah ikut arah jam pada pusat A. Jadi corak-corak yang seterusnya adalah sebenarnya pengulangan daripada transformasi isometrik yang kita bincangkan di sini. Jadi ini adalah jawapan penuh bagi perbincangan contoh 22 sebentar tadi. Okey, setakat ini sahaja video kita. Semoga apa yang disampaikan boleh memberi manfaat. Sekian, terima kasih.